Bagus kan stretching macam ni? Tak sempat workout pagi tadi. Ini yang kami lakukan di studio untuk kekal aktif. Ya, betul. Okey, baik. Kekal aktif di rumah. Mungkin anda pun turut bersama boleh kekal aktif sambil menonton WHI dan tanpa melengahkan masa. Eloklah kalau kita perkenalkan tetamu pertama kita pada hari ini. Namanya sinonim dengan perkataan fit and fitness. Betul. Kita bersama dengan Kevin Zahri selaku Pengerusi Pertubuhan Pencegahan Obesiti dan Kanak-Kanak Malaysia. Selamat tengah hari, Kevin. Selamat tengah hari. Very good morning. Apa khabar? Khabar baik. Khabar baik, sihat. Kevin. Kevin sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, ini mungkin kan kalau ada penonton kita yang tengok muka Kevin je mesti macam rasa seram sejuk sebab teringat semua aktiviti-aktiviti senaman yang dilakukan oleh Kevin. Tapi kan Kevin, mungkin Kevin boleh kongsikan. Mungkin ada dalam kalangan kita yang rasa terbatas sedikit apabila nak bersenam, khususnya sebab sekarang ni kita berada dalam tempoh PKP, kena duduk dekat rumah sahaja. Jadi mungkin Kevin boleh mulakan dengan berkongsi apa sebenarnya antara aktiviti senaman yang boleh kita lakukan di rumah. Ya, saya rasa PKP kali ini tidak seteruk mungkin PKP tahun lepas di mana memang pergerakan tu dihalang almost 100% daripada luar kawasan perumahan. So this PKP tidak seketat mungkin as last year. So this time kalau tengok di luar rumah ramai yang berjogging, ramai yang berbasikal seorang diri, tapi dibenarkan kelonggaran tersebut. Pada masa yang sama juga bagi mereka yang kurang berkebolehan untuk bersenaman outdoors, bagi diri saya sendiri, saya menjayakan live home workout bersama dengan rakan-rakan seperjuangan industri kecergasan Malaysia untuk menawarkan program COVID-19 live home workout sepanjang hari, setiap hari, yang honestly sangat-sangat penting untuk diri saya sendiri juga because senaman dekat rumah malas. Saya sendiri sangat malas. So tanpa buat live, kalau tak ada orang yang menonton kita sedang bersenam, bagi diri saya sendiri memang lupakan harapan untuk bersenam. So the live for me is very very useful untuk memaksa diri saya untuk bersenam pada masa yang sama. Okey, jadi boleh dikatakan Kevin adalah seorang yang lebih suka bersenam outdoor lah, ya? I am a person yang suka bersenam secara indoor ke outdoor ke dalam laut ke atas bukit ke mana-mana. I memang like to bersenam. So walaupun dikawal sikit pergerakan, bukanlah alasan untuk tak buat apa-apa. Akhirnya anda terkurung dalam bilik sekalipun, dalam kuarantin dan lain-lain, anda masih lagi boleh bersenam dalam ruangan yang sangat-sangat sempit dengan menggunakan alat rumah. Boleh gunakan macam dalam gambar ini, alatan gym, ataupun hanya menggunakan beban badan pun boleh. So it's not alasan. And sekiranya bagi mereka yang kat rumah yang agak tertekan dengan kawalan pergerakan, the best way untuk menyalurkan tekanan kehidupan is ke arah yang positif. And senaman is a really really great stress buster yang membolehkan anda untuk menyalurkan stres ke arah yang membina. Ni kalau tak ada bebanan ataupun weight dekat rumah ni boleh guna lesung batu. Angkat lesung batu ataupun guna anak. Anak boleh gundi beras pun boleh, suka hati masing-masing. Do whatever you can untuk aktifkan diri. Dan Kevin, saya kira kan bila kita berada dekat rumah ni dengan semua ahli keluarga kita, ada mak, ayah, anak-anak kita, isteri kita dan sebagainya. Sebenarnya aktiviti senaman ni dia lebih seronok kalau kita lakukan bersama-sama. Macam dalam paparan tadi, Kevin dengan anak itu tadi. Itu menari bersama pada anak juga. Macam my daughter, kalau tengok everyday my daughter memang menyertai dia because dia memang minat. So dia enjoy senaman, dia like the challenge of kecergasan. Every Friday my daughter buat live home workout sendiri. So dia semalam Friday dia buat sesi fit with Mika. So beliau melakukan senaman. Yesterday was an animal high intensity workout. Untuk dia memimpin kanak-kanak lain untuk bersenam bersama. And we have everyday pukul 5 petang Spider-Man workout. One of my friends is a Spider-Man impersonator dekat Kota Kinabalu. So beliau buat a kids home workout every day pada jam 5 petang. But I have another son. My son dia kurang minat bersenam. So kadang-kadang ada ahli keluarga untuk bersenam bersama, nampak macam meriah lah macam, but it can also become
halangan or the disturbance because mereka tak minat. So once you paksa mereka bersenam, mereka tak minat, dia boleh mengacau keadaan. So my advice to parents, make it fun, make it easy. If they join you for 10 minutes, 10 minutes lah. If they join you for 1 hour, 1 hour lah. But don't make it macam paksaan di mana mereka rasa macam, ya Allah, tak naklah bersenam, lagi menekankan keadaan di rumah. So this one is just dancing, memang kelau habis. Dance and you just lepas geram sikit dengan orang-orang dekat rumah just to meriahkan majlis, dan memang berterabur lah. So tonight, in fact, we have a disco night team. Wow. Exclusive onto our Bukan Soal Kurus punya participant. 70s disco night Zoom party. 1,000 orang join. So memang tak buka kepada orang ramai. Camera must be on and we will dance the night away for 1 hour just to lepas geram sikit. Tak semestinya dengan niat senaman semata-mata, but just to make the best out of keadaan yang sangat mencabar sekarang. Sugi habislah. Lepas ni Kevin buka kelas menari pula. Tapi itu yang penting. Dancing is so bad and it's good. They say. Tapi macam seperti yang Kevin katakan, yang penting kita kekal aktif di mana jua kita berada, dalam apa jua cara. Tak kisahlah kalau kita tak boleh nak buat pumping ke, squat ke apa, kita menari. Macam Kevin katakanlah, kalau walaupun nak cara menari tu ke laut, kita cuba, kita happy, kita jadikannya satu aktiviti bersama dengan keluarga. Tapi mungkin Kevin, ada antara di luar sana yang seperti yang Yana katakanlah, duduk dengan ibu, ayah, mak mertua, bapa mertua dan sebagainya, tapi mereka segan. Macam mana boleh mereka mulakan nak kekal aktif bersama dengan keluarga dan ketepikan rasa segan itu? You know, part of why I dance is because I am not good at it. Memang berterabur kau-kau. And the reason why I do it is to menunjukkan kepada orang ramai that it's okay to not be perfect at segala-galanya. It's okay to mengaku, angkat tangan. This is something that I'm not good at, but I embrace kekurangan yang diri saya ada. Dan ramai orang termotivasi dengan keberanian mungkin untuk berjoget seperti itu. And I always bagi tahu orang ramai, even our peserta, life will go on. Orang gelak lah macam mana pun, you buat malu ke, life akan go on. And bukanlah you buat benda yang haram ke, benda yang bukan. benda yang positif untuk diri sendiri. So yang paling penting, kita ada niat, kita ada usaha, dan kita ada keinginan untuk mengatasi kekurangan masing-masing, because we all have kekurangan dan kelebihan, and there's no need to be bermalu-malu. Tolakkan rasa malu itu, buang ke tepi. Yang penting kita sihat dan kekal aktif di rumah. Terima kasih, Kevin. Gembira, happy itu penting. Betul. Terima kasih, Kevin, di atas perkongsian tadi. Dan kepada anda, kalau nak mengikuti semua senaman yang dilakukan oleh Kevin secara di atas talian, boleh terus ke laman Facebook Kevin Zahri. Betul, Kevin? Betul. Okey. Baik. Terima kasih, Kevin. Thank you so much. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Itu dia. Banyak tips yang dikongsikan oleh Kevin. Kalau lepas ni di Instagram saya, anda melihat video saya menari, itu disebabkan saya dapat inspirasi daripada Kevin. Tapi saya pun terinspirasi daripada Sugi. Sebab saya selalu tengok Sugi bersenam di rumah. Jadi saya pun buka YouTube, saya tekan HIIT, High Intensity Interval Training. Buat 7 minit je Sugi, dah rasa berpeluh dia macam lari padang 10 round. Patut nampak bicep awak macam dah besar sikit ya. Janganlah tegur kita macam tu. Okey. Mungkin anda di rumah juga ada apa-apa tips yang ingin anda kongsikan bersama dengan anda. Macam Kevin katakan tadilah, kalau nak buat sekeluarga, kita lakukannya dengan cara yang lebih positif, membuatkan anak-anak kita pun ingin bergiat bersama dengan kita. Mungkin adakan tema, okey, macam Kevin katakan, hari ni tema Spider-Man. Pakailah baju Spider-Man ke. Menarik, nak buat tema Farm in the City, pakailah macam anak ke, kucing ke, lebih orang kata lagi excited lah. Betul, sebab kadang-kadang dengan kanak-kanak ni dia kena ada cara untuk menarik minat mereka. Tak boleh secara paksaan. Orang dewasa pun sama. Betul lah tu. Baik, kami ada pelbagai lagi yang nak dikongsikan bersama dengan anda, juga bersama dengan tetamu kami. Tetapi sebelum itu, kami bertanya pendapat orang ramai tentang apa sebenarnya antara aktiviti yang mereka lakukan di rumah untuk kekal aktif. Saya membeli peralatan sukan, exercise seperti mat untuk membuat yoga,
lepas tu tali skipping ataupun dumbbell. So even kita dalam waktu PKP ni saya masih lagi boleh melakukan senaman dan kekal aktif biarpun kita duduk di dalam rumah. Saya dan anak-anak beriadah bersama dengan mengayuh basikal keliling taman supaya anak saya boleh kekal aktif dan boleh menghirup udara segar juga di luar selain mengeluarkan peluh dan tidak terlalu bosan berada di rumah sepanjang tempoh PKP dilaksanakan. Perlu juga melakukan aktiviti di luar supaya mama tidak penat untuk masak aje kan, untuk makan je. Jadi kena juga menghirup udara segar di luar. Saya akan mengemas rumah bersama suami dan anak-anak saya. Kebiasaannya kami akan mengemas ruang tamu, dapur, bilik tidur dan juga tempat permainan anak-anak. Tujuannya ialah supaya rumah kami sentiasa berada dalam keadaan bersih dan kemas. Wah, tepuk tangan saya untuk rakyat Malaysia. Memang semua sebenarnya ada pelbagai inisiatif untuk kekal aktif di rumah. Selain daripada susun furniture macam yang kakak tercakap tadi, susun perabot di rumah tu kan. Saya nak tanyalah Sugi. Sugi dekat rumah ada binatang peliharaan tak? Ada, Yana. Saya ada anjing peliharaan. Saya ada 2 ekor dekat Nama rumah. mereka siapa? Satu Siksa, satu Snowy. Kenapa Siksa namanya? Siksa sebab dia ada jari dia ada 6. Oh, comelnya. Yeah. Tapi saya kira aktiviti bersama binatang peliharaan ni juga adalah salah satu aktiviti yang boleh membuatkan kita kekal aktif di rumah. Betul tak, Sugi? Betul tu, Yana. Sebab bila mak saya nak bawa Siksa tu keluar jalan-jalan, aduh, dia punya payah dia. Siksa yang tarik mak saya. Tapi itu antara aktiviti lah mak saya lakukan untuk kekal aktif. Dan tetamu seterusnya juga kekal aktif di rumah bersama dengan anak dan juga haiwan-haiwan peliharaannya. Sudah pun terhubung di talian sekarang, kita bersama dengan Puan Mazura Elina Abdul Malik dan juga adik Misha Muhammad Zaini. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana jemput kami. Sama-sama. Hai, Terima Misha. kasih kerana sudi bersama kami. Hai. Misha senyum lagi? Senyum lebar lagi? Okey, baik. Okey, sebelum saya tanya soalan kepada Puan Mazura kita, saya nak tanya kepada adik Misha dulu. Misha memang suka binatang ke? Suka? Okey, sekarang ni ada binatang apa je dekat rumah kalau Misha boleh kongsikan? Macam kucing, tupai tanah, ayam, Wow. burung dan biawak. Wish. Wow. Okey, Yang lain semua baik. domestik, tiba-tiba ada biawak. Ada biawak. Okey, baik Misha. Kita nak tanya Mami Misha dahulu soalannya. Sebelum nak tanya haiwan peliharaan kegemaran Misha ya. Baik Puan Maizura, kami nak tahu juga bagaimana Puan menjadikan aktiviti bersama dengan haiwan-haiwan peliharaan di rumah ni saya kira satu aktiviti bersama dengan anak-anak. Bagaimana cetusnya minat anak-anak terhadap haiwan-haiwan di rumah ini? Ya betul. Dia sebenarnya daripada sebelum PKP lagi memang family saya minat pada haiwan. Jadi satu family. Tapi berlainan-berlainan jenis lah. Seperti macam suami saya suka ayam itik. Macam Misha ni dia suka benda-benda berbulu yang comel macam kucing, Okey. tupai tanah, hamster. Dan anak lelaki saya pula 14 tahun dia suka reptilia. Dia suka ular ada. Ular, biawak, segala dragon. Dah macam mini petting zoo ya dekat rumah. Okey Misha, nama kucing kegemaran Misha ataupun haiwan kegemaran Misha, apa namanya? Nama dia ialah Dodo. Dodo. Alalala. Misha suka bermain dengan haiwan peliharaan Misha sahaja ke ataupun Misha juga membantu ibu Misha untuk membersihkan tempat haiwan peliharaan Misha ni? Cuba kongsikan sikit. Tolong ibu ada, lepas tu main dengan haiwan. Ada tak?
Okey, baik Puan Puan, Maizura. Mungkin Puan boleh kongsikanlah kan. Mungkin bila kita cakap mengenai kekal aktif, mungkin kita sentiasa mencari sesuatu yang boleh membuatkan kita berpeluh saja, kan? Tapi mungkin Puan boleh kongsikan apa antara kelebihannya bila anda sekeluarga kekal aktif bersama dengan haiwan-haiwan peliharaan di rumah? Ya, pertama sekali kami pilih haiwan sebab memang semua minat. Kalau tak minat tu susah juga kan. Betul. Jadi semua minat pelihara haiwan ni. Dan kemudian haiwan ni benda hidup kan. Jadi kita perlu setiap hari perlukan penjagaan. Jadi dari situ kita ada masa kita boleh bermain. Itu juga terapi kepada kita. Ya, betul. Kan? Kita akan rasa happy tengok gelagat dia. Kemudian ada dari segi penjagaan, macam kena bersihkan sangkar, ada yang kena mandikan, kena grooming, dan ada juga yang kita kena main lah dengan dia, kalau tidak nanti dia stres pula kan. Betul. Bak main tu jangan risau. Mesti adik kita ni yang selalu main dengan binatang-binatang tu. Betul tak? Okey Puan, akhir sekali mungkin Puan boleh kongsikan juga bagaimana Puan melihat dengan mempunyai aktiviti seperti ini di rumah sebenarnya dapat melahirkan rasa empati yang lebih tinggi dalam kalangan anak-anak kita terhadap haiwan dan juga secara keseluruhannya terhadap makhluk-makhluk lain. Ya, betul. Itu salah satu tujuan utama saya supaya anak-anak ni lebih ada rasa kasihan kepada makhluk lain kan. Selain daripada tu, dia juga masa musim PKP ni, kita boleh kurangkan sikit lah anak-anak ni asyik tengok gadget saja kan. Jadi terlalu banyak gadget pun tak bagus. Jadi adalah masa dibahagikan kepada haiwan juga. Kemudian kalau dia bermain-main dengan haiwan ni, dia akan rasa hilang lah stres dia tu. Dan terakhir sekali Misha, lepas ni nak beli binatang apa pula? Nak pelihara binatang apa pula? Tupai tanah yang baik lah. Tupai tanah tapi yang baik lah. Yang baik, saya pun Itu dengar. kena minta dengan mak, okey? Okey, baik. Terima kasih Puan Maizura dan juga Misha. Kirim salam kepada Dodo. Bye-bye. Bye-bye. Comel Menarik sebenarnya bila ada haiwan peliharaan ni kan. Kalau macam saya dulu, kali terakhir saya memelihara haiwan peliharaan ni waktu saya kecil. Nanti apa, kucing? Kucing. Tapi sekarang ni sebab kakak saya dia memang fobia dengan kucing. Jadi saya pun sebab tinggal sekali dengan dia, terpaksalah menyimpan hasrat untuk membela kucing sekali lagi. Kakak awak macam rakan kita, Fatin. Fatin ni dia boleh melihat dari jauh sahaja. Dia takut, dia macam geli nak sentuh dan bermain dengan kucing. Tapi kalau saya pergi ke rumah Puan Maizura, saya geli juga sebab saya geli pada biawak. Oh ya ke? Ya. Saya semua haiwan saya okey. Okey, baik producer, dengarkan dengar ya apa yang Yana katakan. Tak ada bergurau aja. Okey, Baik. senaman kami dah kongsikan bersama dengan anda. Lakukan aktiviti bersama dengan haiwan peliharaan juga sudah kami kongsikan. Ini selepas ini pula Sugi adalah antara aktiviti yang saya selalu lakukan bersama dengan ibu saya di rumah. Kalau dekat rumah, ibu saya dia suka ajak saya main board games. Okey. Umi dia memang suka daripada saya kecil lagi tau. Dan antara board games yang selalu kami main adalah Scrabble. Oh, Scrabble. Ataupun dalam bahasa Melayu dia sahibat. Ya, betul. Baguslah kalau main Scrabble. Kalau saya tak nak fikir banyak sangat. Saya main Snake and Ladder je. Awak baguslah. Ibu awak melatih awak menjadi orang lebih intelektual dengan bermain Scrabble. Saya ni malas sedikit untuk berfikir. Jadi, tapi saya rasa kegembiraan bermain Snake and Ladder ataupun chess, dam sebagainya pun best juga kan. Dan itu yang antara aktiviti yang dilakukan oleh tetamu kita seterusnya, iaitu Puan Nur Hayati Mat Nordin yang sudah pun terhubung sekarang ni. Hello, selamat tengah hari. Assalamualaikum Puan Nur Hayati. Waalaikumsalam. Sihat? Hai Dina. Hai. Yana. Ya, sihat Puan? Alhamdulillah sihat. Wah, dekat belakang tu ramainya. Ada siapa je tu? Oh, kat belakang tu anak-anak saya. Main permainan damaji. Okey, baik Puan. Sebelum kita meneruskan, mungkin boleh saya minta bantuan Puan untuk mungkin mengurangkan volume televisyen ataupun terus tutup televisyen. Saya dia tangguh ya. Minta maaf ya Puan. Baik, okey. Ah. Okey agak. Lebih Okey, jelas baik. sedikit Ya. sekarang. Okey, Puan.
Puan selalu ajak anak-anak Puan, keluarga Puan untuk bermain aktiviti board games, betul? Betul. Board game dan permainan tradisional. Apa antara board games dan permainan tradisional yang selalu Puan main bersama anak-anak? Okey. Macam yang anak-anak saya tengah lakukan sekarang ni, dia tengah main damaji. Selain pada damaji, ya, ni permainan ni, namanya permainan lompat getah. Oh, ya Allah. Ni waktu kecil-kecil saya suka main ni, Puan. Itulah permainan ni. Bukan susah nak cari pun. Dekat mana-mana kedai runcit pun ada. Betul tak? Betul. Selain ada juga saya ajarkan diorang main, ini namanya permainan batu seremban. Batu seremban. Okey. Kalau dulu kita kutip batu kat tepi jalan, betul tak? Betul. Sekarang ni senang je nak buat dia. Kita cuma perlukan kacang hijau dan dibuat uncang. Saya bagi idea lah untuk ibu bapa kat luar sana kan. Permainan-permainan ni tak memerlukan kos yang tinggi pun. Teringat saya di zaman sekolah dulu, semua orang berebut bila nak main batu seremban, congkak sebab ada 2-3 set je. Jadi semua orang dah habis peperiksaan suka sangat bermain dengan permainan tradisional ni. Tapi mungkin Puan boleh kongsikan jugalah. Saya kira tak ramai sekarang ni di rumah bermain permainan tradisional kan? Tapi bagaimana ibu bapa boleh orang kata mendapatkan perhatian anak-anak mereka supaya anak-anak pun nak cubalah, nak mainlah juga permainan tradisional ni. Sebenarnya tak boring sebab semua orang sekarang ni main game di komputer, guna gadget dan sebagainya kan. Apa antara inisiatif yang boleh dilakukan, Puan? Betul tu Sugita. Dulu kan masa zaman kita kecil-kecil dulu, jarang sekali kita nampak budak-budak yang obes, betul tak? Nak dapat yang obes susah. Tak macam sekarang. Sekarang budak-budak banyak yang obes sebab kurangnya aktiviti fizikal. Jadi kenalah ada gerakan daripada ibu bapa tu sendiri untuk bagi anak-anak bermain permainan tradisional. Antara lainnya ini. Ini adalah permainan terompah gajah. Wow, macam mana cara main itu? Tengok. Cuma perlukan tempurung kelapa dan diikatkan dengan tali. Okey. Simple, boleh dapat dekat mana-mana kedai runcit tu, minta free je dia bagi. Kan? Betul tak? Saya bagi idea. Saya baru dapat gambaran bagaimana bermainnya. Kita letak dekat celah ibu jari kita ke, yang kaki tu, lepas tu kita jalan macam tu. Betul sangat. Tak boleh pakai kasut. Dia kena berkaki ayam. Betul. Lepas ni Sugita boleh main dengan anak buah. Boleh. Okey Puan, setiap hari adakah Puan melakukan aktiviti permainan tradisional ataupun board games ini yang berbeza ataupun ianya Puan lakukan mengikut kehendak anak-anak Puan ataupun macam mana? Kalau nak ikut kehendak anak-anak, memang dia nak main video game je. Dia tak nak main permainan-permainan tradisional ni, betul tak? Jadi saya lah yang kena bagi galakan untuk mereka main. Tambah pula musim PKP ni di mana kita sentiasa berkurung. Tapi janganlah kurung anak-anak. Janganlah kurung gerakan fizikal anak-anak. Jadi saya setiap hari tu saya ada permainan-permainan yang berbeza lah untuk mereka cuba. Macam ni ada juga ini sepak takraw. Betul tak? Betul. Itu senang nak dapat. Kat kedai ada jual ni. Dekat online pun ada, betul tak? Betul. Dan pun senang nak dapat. Betul. Ini lagi satu. Apa tu? Congkak. Kegemaran saya. Lepas ni boleh lawan dengan Sugi lah. Sugi power ni main congkak. Congkak ni murah je pun. Satu tak sampai pun RM20 boleh dapat. Betul tak? Betul. Okey, dan Puan, kalau macam tadi Yana kongsikan yang ibu Yana suka bermain Saidina pula. Saidina pun suka juga. Saidina pun suka. Sahibah bersama dengan Yana. Kalau saya suka yang stress free. Saya nak enjoy main, lepas tu saya happy tu je. Jadi bagi Puan, mungkin Puan boleh berikan nasihatlah kepada ibu bapa yang kadang-kadang ibu bapa nak main apa yang mereka ingin main, bukan apa yang anak nak main kan. Jadi sedikit nasihat kepada ibu bapa yang mungkin ada sedikit cabaran lah sekarang ni di rumah, dah tak tahu nak main apa, tetapi anak-anak ada pula yang nak main benda lain kan. Macam mana mereka boleh berkompromisi dan bermain bersama-sama? Betul lah tu. Fitrah anak-anak dia tak boleh nak berpisah daripada bermain, betul tak? Kan memang budak, dia kena main. Sekarang apa jenis permainan yang kita nak bagi dia main? Kalau nak
nak bagi kalau nak sekat dia orang daripada main online game tu tak boleh. Dan memang duduk rumah nak buat apa lagi, cuma kita kena bagi galakan lah. Jadi effort ibu bapa tu sangat penting untuk memastikan anak sentiasa sihat fizikal, sihat mental kan. Betul. Jadi itulah effort effort ibu bapa tu kena ada. Effort ibu bapa dia start dengan beli peralatan permainan lah. Yang mana tak mahal mana pun kan. Macam ni. Berapalah sangat. Kita panggil getah bodoh je, betul tak? Getah bodoh ni just mana-mana boleh dapat je, join saja. Mainlah permainan tradisional yang ada. Saya kan dulu Puan, waktu kecil-kecil dulu kalau main getah tu selalu main 0 point. Oh, 0 point. 0 point. 0 point tu dia ada peringkat-peringkat dia tau. Makin lama makin susah. Level pro dah ni. Baik Puan, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian, dan saya kira apa yang dilakukan oleh Puan Nurhayati ni sebenarnya memang sangat-sangat bermanfaat dan memberikan ilham kepada ibu bapa di luar sana. Terima kasih Puan. Terima kasih banyak Yana, Sugita. Terima kasih Puan Nurhayati. Jaga diri. Bye. Assalamualaikum. Bye. Saya suka bagaimana Puan Nurhayati memberikan kebebasan kepada anak-anak beliau di belakangnya, memberi saya semangat yang lain pula, lihat mereka berdansa, melompat, membuat pelbagai orang kata gesture dekat belakang tu. Betul.